How are you students? Are you good? Nama saya Syazad. Ya, saya akan menggantikan Sir Iqbal pada hari ini. Minta maaf, Sir Iqbal tidak dapat menghadiri kelas pada hari ini. So saya yang akan menggantikan Sir Iqbal, ya. Saya telah diberi mandat untuk mengajar anda pada hari ini. Semua dah makan ke belum? Semua dah makan dah? Nice to meet you. Nice to meet you everybody. Yeah, nice to meet you everybody. Belum? Kenapa belum makan? Bukan dah lambat kan ni? Ya? Salah masuk kelas? Tidak. Anda tidak salah masuk kelas, ya. You are in the right class, ya. You are in the right class. Sir, mana Sir Iqbal? Okey, relax semua. Relax. Semua masuk kelas dulu. Ya, masuk kelas dulu pada hari ini. Okey. Dah makan tadi chicken chop. Sir siapa? Satu soalan yang cukup mantap sekali, ya. Ya, satu soalan yang cukup mantap sekali. Sir ajar form berapa? Wush, lagi banyak soalan diterima. Okey semua. Saya akan Sir, are you a new teacher? Okey, bagus. Lagi ada soalan apa-apa tak? Ya? Ada soalan lain? Sir, mana Sir Iqbal? Okey. Banyak soalan, betul-betul best. Okey. Saya akan jawab satu persatu. Sir dah kahwin? Aduh. Mana Sir Iqbal? Okey, saya dah. Hi, how are you? Assalamualaikum semua. Sila masuk kelas. Kita tunggu. Bila semua student dah masuk habis, ya, nanti saya akan beri kepada anda penerangan yang perlu diberikan kepada anda. Ya. Macam Sir Hamidi pula dah. Sir, umur berapa, Sir? You people are super duper cute. Sir, ajar Bayu ke? Okey, masuk dulu. Ya, okey. Seorang mama. Okey. Oi, banyak betul. Sir, jangan gelak, Sir. Hai. Mungkin di antara siapa kenal saya? Ya? Saya. Nama saya apa? Sir Hamidi, Sir Shah, Ottoman. Korang ni semua comel lah, betul-betul comel. Cicak man, Sir Shah. Mebius. Kawan Sir Iqbal 2.0. Ya. Good one. Ya. Suara macam Sir Hamidi. Sir Midi 2.0. Okay, that's good. Okay, fantastic. Upin. Jangan gelak macam tu, takut dia kata. Bahasa. Okay, now. Okay, biar student kita semua masuk habis. Wush! 654 orang. Wah. Let's make it 700. Can we? Yeah? Let's make it 700. Okay? Itu dia. Saya salah orang ke tak ada? Anda masuk pada kelas yang betul, iaitu kelas Sir Iqbal untuk Form 3 Science. Ya? Ya, saya adalah jelmaan Rimau. Ya? Hari ini Sir Iqbal tak dapat datang, so dia suruh Rimau. So Rimau datang hari ini menjelma dalam bentuk sebegini untuk mengajar anda. Anda semua alright ke kalau Imau ajar? Korang rasa okey tak kalau Imau ajar? Ya, dia kata okey, Imau ajar hari ini. Tengok rambut pun dah macam Imau sikit. Ya, Imau diberi mandat hari ini, ya. Imau diberi mandat hari ini untuk mengajar anda semua. Ya, today Imau was given a chance, an opportunity to teach you because Sir Iqbal can't make it today. So I'm the one who's going to run the class today. Imau in the house, yo. Huh? That's good. Okay. Imau akan memberi segala jawapan anda.
Ya, Imau akan memberi segala jawapan. All your questions will be answered. But before you answer, we want to make sure all the students are in the class. Oh, Imau boleh speaking. Biasalah. Di training oleh Sir Iqbal. Ya. Okey, nak intro cepat. Okey. Okey, dah 6. Dah pukul 8.06. Boleh kita mulakan kelas pada hari ini? Okey? Okey, semua soalan tutup. Tak ada soalan lagi dah. Tak ada soalan lagi, okey? Let the chat box free sekejap. Okey. Saya adalah pengganti Sir Iqbal untuk hari ini. Ya, pengganti Sir Iqbal, jelmaan Imau. Ya, nama saya adalah Shazad. Ya, my name is Shazad dan saya juga mengajar sains dan juga biology ya di MC Plus. Ya, I'm also teaching science and biology in MC Plus. Mungkin ramai tak kenal saya sebab saya baru 2 tahun setengah mengajar di MC Plus. So yeah, so that's why you don't see me that much. Dan saya juga adalah seorang yang baru just started to be active dalam social media. Ya, saya baru mula aktif dalam social media. That's why mungkin anda tak kenal saya. Okay? So today, let me introduce Shazad here, aka Imau. And I'm going to take over Sir Iqbal class for today. Hari ini adalah kelas ilmu free. Betul? So saya pasti ada student form 2, student form 3 dan student form 1, form 2. No problem. Ya? Semua kita boleh ajar. Okay? Happy birthday Nur Hidayah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to all the Pulsions today. Welcome kepada Ilmu Free. Kepada Pulsion lama, selamat datang. Kepada Pulsion baru pun selamat datang ya. So dengan ini, Sir Iqbal mana saya tak tahu. I don't know. Rahsia dia kata. Okay, so let's start our class today. Seperti yang telah diberi mandat kepada saya akan mengajar sains untuk bab 3. Ya, saya akan mengajar sains ya untuk tingkatan 3, bab 3, iaitu ini adalah nota Sir Iqbal. Ya, ini adalah nota Sir Iqbal. Dan Sir Iqbal telah memberi mandat kepada saya untuk mengajar bahagian saluran darah. Ya, bahagian saluran darah. Ya, so kita akan pergi satu persatu. Ya, kita akan pergi satu persatu bahagian saluran darah. Mandat tu apa? Mandat macam satu kebenaran. Ya, mandat adalah satu kebenaran. Ya, memang TV terpadam, jangan kisah pasal TV itu. Do not worry about that. Okay, so let's start our class. So, saya pasti anda tahu pasal jantung. I'm pretty much sure you know about heart, right? Saya pasti anda tahu pasal heart, kan? Heart adalah jantung adalah satu pump. Ya, jantung adalah satu organ yang mengepam darah ke seluruh bahagian badan kita. Betul ke tak? Ya, betul. Jantung adalah satu organ yang mengepam. It pumps the blood to all over your body. Am I right? Ya, bila dia mengepam darah, dia mengepam 2 jenis darah. Ataupun kita boleh kata, dia mengepam darah. Sir, saya punya komen tak naik. Okay, listen ya. Okay, bila kita kata dia mengepam darah, dia mengepam 2 jenis darah ataupun 2 keadaan darah. Terima kasih Arif Iqbal ya. Keadaannya adalah darah teroksigen ataupun darah beroksigen. Oxygenated blood or non-oxygenated blood. There's 2 kind of blood which is pumped. Di mana kita tahu bahagian kiri kita, bahagian kanan kita mengepam darah tidak beroksigen. Your right hand side pumps the blood of deoxygenated to the lungs. Am I right? They pump the blood to the lung. Okay? And where your blood will get oxygenated. Darah kamu akan ditukarkan di antara carbon dioxide dan oksigen. Dan darah itu akan jadi beroksigen. Ya,
Why cermin mata Sir berkabur? Saya tak pasti. Kita soalan. Okay. Selepas itu, darah yang beroksigen tersebut akan memasuki bahagian kiri jantung kamu. It will enter the left side of your heart. Then your left side heart pumps. Okay. Where the blood goes to all over your body to transport oxygen and also nutrients. Am I right? Yeah. Okay. Faham? Yang ni cikgu bagi introduksi sahaja. Ya, cikgu bagi masih lagi beri introduksi. So, tak payah ada, jangan, okay, tak faham. Apa yang tak faham, my dear students? Tak apa, lambat masuk pun tak apa. Janji kamu masuk kelas pada hari ini. Okay? Weh, banyak lagi student masuk. Saya takut nanti kamu nanti tak faham, itu sahaja. Saya bagi lagi 1 minit untuk student semua gather. Yes, Kamil. Ya? Dah? Blur. Apa yang blur? Okay. Okay. Now. Okay. Relax semua. Okay. Relax. Okay. Now, saya perlukan sedikit bantuan. Ya. Saya perlukan sedikit bantuan. Banyak. Daripada tadi kata cermin mata saya blur. Okay. 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 Now. Calm down. Okay. Tahu tak kenapa kamu tak faham sekarang? Sebab anda sangat-sangat excited. Okay? Now, calm down. Okay, semua jangan type apa-apa. Jangan type apa-apa. Please do not type anything. Okay? Calm yourself down. Okay? Cuba tenangkan diri dulu. Ya, cuba tenangkan diri dulu. Boleh? Okay, now. Mari kita belajar sama-sama balik. Okey, mari kita belajar sama-sama balik. Dengar sini hari ini ya, students. Hari ini saya nak mengajar topik 3, bab 3. Third topic of your form 3 regarding your heart. Regarding your heart. Kita tahu jantung kita mengepam darah ke seluruh bahagian badan. We know that our heart pumps the blood to all over our body. Am I right? Betul ke tak? Betul. Okey, sekarang ya, dengar sini baik-baik ya. Saya nak bagi satu contoh. Okey. Kalau yang ini adalah jantung. If this is your heart. If this is your heart. Okay. If this is your heart. Okay. Now, di belah sini pula kamu ada 3 segi. Di mana yang ini adalah paru-paru. This is your lung. Yeah, this is your lung. Okay, lungs. Okay, lungs. Now, kita tahu, dengar sini baik-baik ya. Kita tahu jantung kamu boleh dibahagikan kepada 2 bahagian. Iaitu bahagian kiri, bahagian kanan, okay, which is your right hand side, and also bahagian kiri kamu, which is your left hand side. Am I right? Betul? Faham sampai sekarang? So, dan kita tahu juga darah daripada jantung akan pergi ke paru kamu. Daripada bahagian kiri, from your right hand side, it goes to both of your lungs. Am I right? Betul? Daripada sini, selepas darah itu telah dioksigenasikan, apa akan berlaku adalah darah tersebut akan memasuki bahagian kiri balik. Darah itu akan memasuki bahagian kiri balik. Am I right? Okay? Betul. Okay, fine. Now, selepas dia masuki bahagian kiri jantung kamu, which is enters your left hand side of your heart. Contohnya, yang ini adalah sel kamu. Bayangkan, yang ini adalah sel kamu. Yang ini adalah sel kamu. This is called cell. Ya, yang ini adalah sel kamu. Okay, this is your cell. So, daripada sini, darah kamu akan mengalir ke sel. Darah kamu akan mengalir ke sel. Betul ke tak? Am I right? Betul. Okay. Now, so this
Ini adalah perkara yang kita tahu. This is something that you and me know. But the problem is, siapakah ini semua? What are they called? What are they called? Yes, fantastic. Cikgu buat hashtag kat sini. Nama mereka adalah saluran darah. Ya, nama mereka adalah saluran darah, or also known as blood vessels. Am I right? Juga dikenali sebagai blood vessel in English. Am I right? Betul. Tetapi dalam blood vessel ini, dia telah dibahagikan kepada 3 kategori utama. Ya, they have been differentiated into 3 major categories. Okay? Do you want to know what are the categories? Yes. Okay. So, the categories are, okay? The categories are, listen here carefully, Listen here carefully. The categories are, yang pertama dikenali sebagai, siapa tahu? Yang pertama dikenali sebagai apa? Betul. Ya, betul. Yang pertama dikenali sebagai artery. Yang pertama dikenali sebagai artery. Okey. Yang seterusnya dikenali sebagai vena. Yang seterusnya dikenali sebagai vena. Dan yang ketiga dikenali sebagai capillary. So, kita ada artery, vena dan juga capillary. Betul? Okay, betul? Betul? So, some of them will ask me, sir, can you write it in English? Sure, no problem. How do you spell in English? Anybody know? How do you spell in English? Artery? Sure? Yeah, betul. Artery. Vein, it's called veins. Okay? Dan capillary dikenali sebagai, how do you say capillary in English? Yes, betul. C-A-P-I-L-L-A-R-Y. Am I right? Terlebih satu P pula, sorry. Okay? Capillary. Am I right? Am I right? Hari ni kita belajar pasal saluran darah Alfi ni. Okay? So, kita ada 3. So, kalau kamu perasan artery, cikgu tulis dalam warna merah. Artery, cikgu tulis dalam warna merah. Am I right? Vena ataupun lebih dikenali sebagai vein, cikgu tulis dalam warna biru. Dan capillary, cikgu gabungkan kedua-dua warna. Capillary, cikgu menggabungkan dua-dua warna. What is the reason? Apa sebabnya? Arif Haikal. Bagus. So, dengar sini untuk belajar sains, paling penting adalah notah kamu kena mudah untuk difahami. Biasanya dalam bidang perubatan, normally in medical field, arteries are red in color. Arteries are red in color because mereka adalah pembawa darah beroksigen. Vena biasanya berwarna biru. Tak kisahlah kamu ambil Grey's Anatomy ke, apa-apa buku anatomi pun, vena ataupun veins biasanya dalam warna biru sebab darah mereka tidak beroksigen. Dan capillary pula, dia dua-dua pun ada. Dia ada darah beroksigen dan juga darah tidak beroksigen. So, artery, vena dan capillary. Are we good till now? Are we good till now? Senang tak untuk memahaminya? Okay. Now, let's go for the second one. Okay, let's go for the second one. So, seperti yang kita tahu
dengar sini baik-baik ya. Untuk belajar sains, to study science, you have to connect. Ya, you have to connect kehidupan harian kamu dengan sains. That's why you understand. That's where you understand. So kita tahu ya, kita tahu dalam sistem pembentungan manusia, iaitu kita ada longkang besar, kita ada sungai besar, kita ada longkang kecil, kita ada sungai kecil dan sebagainya. Sungai biasanya dia akan datang dalam satu jalur yang besar, dan lepas tu dia akan pecah menjadi jalur-jalur yang kecil. Lepas tu dia akan pecah lagi menjadi jalur-jalur yang kecil. That's how river form. It starts from a big river, then becomes a smaller river, then they become a much more smaller river. That's how river system works. Same goes to your blood circulatory system. Sama juga dengan sistem pengaliran darah kamu. So, yang kita tahu arteri, vena dan capillary. Now, kita kena tahu juga macam mana nak membezakan mereka. Ya, bagaimana untuk membezakan arteri, vein dan juga capillary. Okey? Arteri, vein dan juga capillary. Saya ulangi, arteri untuk darah beroksigen, vena untuk darah tidak beroksigen, dan capillary adalah gabungan kedua-dua jenis darah. Okay. Now, let's continue again. Okay. Boleh kita sambung lagi? Boleh kita sambung lagi? Boleh. So, cikgu tak tahulah kenapa hari ini masalah. Ya, excited sangat kot TV ni. Sampai I'm really sorry. Okay, I'm really sorry. Okay, saya akan connectkan lagi sekali. Just give me few seconds, ya. Come on. Okay. Yeah, thank you so much. But something is clearly wrong. Just give me. I'm really sorry, students. Okay, now let me try again. Just give me a second. Tak boleh take your time. Banyak benda nak ajar. Okay. I'm so sorry, students. Ya, jangan risau. Please just focus on that first. I'll come back to you. Okay. Betul. Cast my screen. Please. Ya, students saya semua nak belajar hari ini. Tolong jangan kacau mereka. Okay, now. Yeah, now. If you see here, Sir Iqbal ada bagi lukisan, betul? Lukisan, betul? Okay. Untuk membezakan mereka, untuk arteri dengan vena. This is artery A, and yang ni vena. Yang ni vena. Kalau kamu perasan ya, antara arteri dengan vena, saiz saluran dia. Okey, saiz saluran dia. Saluran ini dinamakan sebagai, semua orang boleh tulis, dia call lumen. Mereka dipanggil sebagai lumen. L-U-M-E-N. Lumen. Okey. Dan lumen untuk arteri dan lumen untuk vena berbeza. Lumen untuk vena besar. L-U-M-E-N. Lumen. Ya. Lumen untuk vena besar. Lumen untuk arteri kecil. Lumen untuk arteri kecil. Tapi arteri ada satu kelebihan. Arteri ada satu kelebihan. Apa kelebihan dia? Senang saja. Kamu nampak bahagian ini? Do you see this part? Dinding ini sebenarnya adalah otot. Dinding ini adalah otot ataupun lebih dikenali sebagai muscle.
Ya, dia kenali sebagai muscle. Ya, dinding ini, bahagian ini adalah sebenarnya otot ataupun lebih dikenali sebagai muscle. Siapa sumpah saya hari ini ya? Siapa sumpah saya hari ini? I'm sorry, troopers. I don't know why there's so much of technical issue. I really don't know why there's so much of technical issue. I'm so excited to teach all of y'all. Please pray for me that this thing doesn't continue again. Gosh, I'm so sad. Yeah, it doesn't show a right thing to y'all. Yeah, I don't like it. Please, please. Someone ikut. Saya tak ada papan putih. Itu adalah masalah besar saya. Gosh, I got 831 students. Come on, you can do this. Trooper, trooper, trooper. Excuse me, trooper. Hi, sir. Trooper, boleh, can you take over like 2 minutes? Ada masalah technical sikit lah. Boleh, Just 2 boleh. minutes, please. 2 minutes, yeah? Please talk to them. Let me settle Alright. this. Saya akan tutup mic, sir. Yeah, please. Okay, hi. Assalamualaikum. Bagi saya buka chat dulu. Bagi saya buka chat. Hai. Hai. Lajunya. Janganlah saya laju-laju. Saya tak nak baca. Apa khabar semua orang? Hi, guys. Baru saya terupaya daripada control center. Saya nak tanya lah. Okay, daripada kita hi banyak kali daripada tadi. Cuba bertenang. Cuba bertenang sekejap. Ambil nafas, hembus. Ambil nafas, kentut. Okay, jadi tenang, tenang. Korang, jangan kentut kuat sangat. Nanti terbau dan okay, disebabkan korang belajar sains kan sekarang. Betul ke belajar sains? Okay. Saya nak tanya betul ke kita kentut tu sebab kita makan telur? Salah. Oh, salah lah. Oh, bukan Okay, tak apa. Saya nak tanya lagi. Ni berkenaan sains jugalah. Betul ke ais tu dia cair bila tengok kita? Salah? Kenapa salah? Sebab saya selalu order air Milo ais. Kan, bila saya tak minum, saya main game sekejap, tiba-tiba dia macam cair tengok saya. Saya macam, kenapa makin berair ni, cawan ni, macam tu. Oh, ais suka saya. Faham. By the way, korang dengar ke bunyi apa yang bising-bising di belakang ni? Dengar. Okay, sekarang kita tengah adakan perlawanan bola antara Serbadang dengan juga Trooper G. Dia berlawan bola berangankan dia membaling bowling yang kecil tu. Jadi saya bercakap dekat saya risau jugalah. Kalau terkena muka, sengit sebelah. Go, sir, go. Okay. Terima kasih kena menyapot. Tapi harap korang semua pun bertenang juga. Saya penat nak baca satu-satu ni. Siapa tak nak join ke? Saya kalau saya join, susah lah jadinya. Nanti kalah. Nanti mereka kalah. Alhamdulillah, diorang pun diorang dah tenang. Jadi sekarang ni kita mulakan persoalan kita tadi. Bolehlah tanya apa-apa soalan kat saya. Tapi jangan tanya saya single ke tak, dah kahwin ke belum. Saya akan tolak soalan macam tu, ya. Saya ajar sains, boleh? Saya ada soalan sains tak yang boleh bagi dekat diorang? Apa? Gelap besar, terang kecil. Gelap besar? Apa tu? Ryan tanya, apa itu gelap besar, terang dia kecil? Serius ah? Betul ke Ryan? Mata?
Salamnya mana? Anak mata lah. Apa pula mata? Korang ni salah ni. Salah. Kena belajar balik ni. Sudah ready ke tu? Yeah, I'm ready. Alright. So boleh continue balik. Thank you. Bye. Trooper, disable my video. Okay. Okay, hi. Welcome back. Okay. Dah jumpa masalah dia. Saya dah cuba sediakan. Okay, hi. Welcome back. Okay, calm down. Yeah, calm down. So, yang ini adalah otot. Yang ini pun adalah otot. Yang ini pun adalah otot. Both of them are muscles. Both of them are muscle. Tapi kelebihan arteri adalah otot dia apakah ciri-ciri otot? Apakah ciri-ciri otot? What is the characteristic? Ya, betul. Otot boleh mengecut dan meregang, betul? Otot boleh mengecut dan juga meregang. Ya, it can contract and relax. Ya, ataupun kita boleh kata mengendur juga. Ya, so dia boleh mengecut dan mengendur. Okey, bayangkan macam ni ya. Ini adalah saiz lumen kamu. Ini adalah saiz lumen kamu. Bila otot dia mengecut, bila otot arteri mengecut, dia akan mengembang. Bila otot arteri mengendur, saiz lumen akan menjadi kecil. Again, when the muscle in your artery contracts, it will create a bigger lumen. Okay? When the muscle in your artery relaxes, it will create a smaller lumen. Faham? Faham semua? Faham ya? Okay? Tetapi di vena dia tak perlu sangat. Because saiz lumen dia memang dah besar. Saiz lumen dia memang telah besar. Okey, sekarang kita masuk capillary pula. Yang ni capillary ya. Kamu rasa capillary ada otot tak? Capillary ada otot tak? Tak ada. Bagus. Kamu tahu tak how thick is capillary? Apakah ketebalan capillary? Apakah ketebalan? Bagus, semua dah power. Ketebalan dia hanyalah satu sel. Ketebalan dia hanyalah satu sel. Dia so thin. Ya, terlalu nipis dan kecil. Tapi memainkan peranan yang cukup besar. Okey, second point. Point seterusnya. Ya. Oh, yang kecil ni. Yang ni adalah satu sel. Yang ni capillary. Yang tanya soalan tadi. Cikgu nak tanya. Siapa selalu siram pokok kat rumah? Semua orang kan? Semua orang akan tolong mak ataupun ayah siram pokok. Okey. Pada hari yang kamu siram pokok dan kamu tak suka pergi dekat dengan pokok tu, apa kamu buat? Malas nak pergi dekat dengan pokok. Apa yang kamu akan buat? Kamu akan mengecilkan lubang pipe, betul? You'll make the lubang pipe kecil, betul? So bila kamu mengecilkan lubang pipe tu, apa akan berlaku kepada air? What will happen to the water when you make the hose small become smaller? Dia akan pancut lebih laju, betul? Betul? Very good. So, konsep ini digunakan oleh arteri. Konsep ini dia digunakan untuk arteri. Macam mana saya digunakan? Senang sahaja. Okey.
Kalau dia hendak tekanan darah tinggi. Ya, dia memerlukan tekanan darah yang tinggi. Dia nak menghantar darah dengan lajunya kepada sel. Apa dia akan berlaku adalah saiz lumen mengecil. Okay? When your heart wants to send blood much more faster to your organ, the size of the lumen will become smaller, the blood pressure will be increasing, blood will travel much more faster. Macam di semasa kamu menyiram pokok bunga. Nak pergi jauh, tapi malas nak pergi. Daripada sini, tekankan hose pipe menjadi kecil, dia akan zoom. Bagaimana air itu boleh travel begitu laju? Disebabkan kamu mengecilkan hose, ini akan menyebabkan tekanan meningkat. Bila pressure increase, dia akan tolak dengan lebih laju. Bila ditolak dengan lebih laju, darah ataupun air akan bergerak dengan lebih cepat. Saiz lumen tu apa ini? Saiz lumen ni lumen. Faham? So, sekarang tiba-tiba kamu stres. Kamu pernah tengok tak orang yang stres? Kamu pernah tengok tak orang yang stres? Pernah. Pernah kan? So, bila dia stres, ya, kita bagi apa? Doktor suka bagi apa? Doktor suka bagi ubat kurangkan stres. Betul? Doktor suka bagi ubat kurangkan stres, penenang. Kamu tahu tak apa yang ubat tu buat? Kamu tahu tak apa yang ubat tu akan buat? Bila kita makan ubat itu, apa yang akan berlaku adalah otot di arteri kamu akan relax. Dia akan mengendur. Bila dia mengendur, saiz lumen akan bertambah. So, tekanan darah akan menjadi kurang ataupun menurun. Faham semua? Faham? Okay? So, di sini, ya, di sini, kamu boleh, okay? Faham semua? Repeat boleh. No problem. Okay. Now, sekali lagi di sini. Okay? Untuk semua orang, ya, cikgu repeat lagi sekali. Untuk semua orang, cikgu repeat sekali. Ini adalah arteri. Ini adalah saluran arteri. Okay? Ini adalah saluran arteri. Saluran arteri mempunyai otot yang tebal. Ya, otot yang tebal. Okay? Di mana di tengah-tengah ini adalah lumen. Di sinilah darah kamu mengalir. This is where your blood flows. This is where your blood flow. Disebabkan dia dikelilingi oleh otot yang tebal, okay, dia mempunyai capacity. It has the capacity untuk mengecut dan mengendur. It has the capacity to contract and relax. So, ini saiz lumen kamu. Okay? Bila otot kamu mengecut, saiz lumen kamu akan bertambah. Ya, bila otot kamu mengendur, ia akan balik kepada saiz normal. Faham? Ya? Faham sampai sekarang? Faham. Okey. So, bila otot kamu macam ni, ya, bila saiz lumen kamu mengecil, apa akan berlaku adalah tekanan darah akan meningkat. Ya? Tapi bila saiz lumen kamu membesar, tekanan darah kamu boleh menurun. Faham? Faham semua? Any question till now? Oh, ya? Okey, jom kita sambung lagi. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey. Sekarang kita pula pergi bahagian vena. Kita pergi bahagian vena ataupun veins. Okay? Listen here carefully.
Vena selalunya mengangkut darah tidak beroksigen. Okey, dia selalu mengangkut darah yang tidak beroksigen. Ya. Okey. Now, so bila dia membawa darah yang tidak beroksigen, kebiasaannya dia kena melanggar graviti. It goes against the gravity. Ya, it goes against the gravity. So bayangkan ya, ini Vina, darah kamu kena daripada bawah kaki kamu kena naik ke jantung kamu. Darah kamu daripada bawah kaki kamu akan naik ke jantung kamu. So, ini okay. Now, disebabkan saiz lumen dia yang besar, secara semula jadinya saiz lumen dia memang besar. So, ini menyebabkan dia mempunyai tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah. The blood pressure of your vein is small, or we can call it small, or we can call it less. Okay, sekarang dengar sini baik-baik. Dengar sini baik-baik ya. Okay, so ini bayangkan, listen here carefully. Kalau kamu tak bayangkan, kamu takkan faham. Listen to me carefully. Jangan menghafal. Saya tahu korang semua suka menghafal. Apa tu vena, apa tu capillary, apa tu artery. Ya, ada jadual betul, suka menghafal. Jangan menghafal. Dengar sini baik-baik ya. Dengar sini baik-baik. Cikgu nak bagi tahu kamu sesuatu. Okey? Okey, bayangkan ini adalah vena kamu. Bayangkan ini adalah vena kamu. Okey? Listen carefully dan ini akan menjadi sangat mudah untuk anda. Okey. Otot dia tak tebal. Lumen dia besar. So sekarang darah kamu nak mengalir ke atas. Darah kamu hendak mengalir ke atas. Your blood wants to flow upwards. Okay? Disebabkan tekanan yang rendah. Maksud tekanan rendah adalah kekuatan yang rendah. Kamu rasa senang tak darah nak patah balik? Kamu rasa senang tak darah nak patah balik? Senang. It's very easy for the blood to have backflow. Kita panggil dia sebagai backflow. Okay? Kita panggil dia sebagai black. Okay? Jangan risau. Masih ada di sini. Kita panggil dia sebagai backflow. Contohnya, kalau pipe di rumah kamu sumbat, kamu tuang air banyak mana pun, kamu rasa air itu boleh mengalir ke air itu akan kembali balik ke tandas kamu? Ya, kembali kan? Ya, backflow maksudnya dia mengalir balik. Betul? Kalau pipe sumbat, kamu tuanglah air banyak mana pun, dia akan kembali balik. Sama juga di sini ya. Disebabkan oleh tekanan yang rendah, ya guys, disebabkan oleh tekanan yang rendah, dia senang untuk darah U-turn. Darah U-turn ni tak bagus tau. Boleh dikapankan. Ya, boleh dikapankan. Okay? So, bagaimana kita nak menghalang dia daripada tidak backflow ataupun U-turn? Very good. Wah, semua dah power ya. Dia ada satu speciality di mana dia akan ada injak. We call them as valve. So, apa yang akan berlaku adalah bila darah nak U-turn saja, dia akan tutup.
Bila darah mengalir ke atas, dia akan buka. Bila darah nak U-turn, pak, tutup. Mengalir ke atas, buka. Nak U-turn, pak, rendah. Dia akan tutup balik. Ya. Injak. Ya, injak. So, kamu rasa boleh tak darah backflow? Boleh. Kenapa? Sebab pernah dengar tak ada pesakit yang mempunyai jantung yang lemah? Have you heard before people has weak heart? Jantung yang lemah? Pernah kan? So, bila dia mempunyai jantung yang lemah, maksudnya pump dia tak kuat. Maksudnya, pump dia tak kuat. Bila pump dia tak kuat, dia tak boleh menghasilkan tekanan yang tinggi. So, darah tidak dapat mengalir dengan baik. So, ini akan menyebabkan darah boleh U-turn. Untuk menghalang perkara ini, to prevent this, kita ada injak. Darah naik atas, okey. Darah nak turun balik, dia akan tutup. So, dia akan tutup. So, ini akan menyelamatkan anda. Ya? Yeah? So, what if someone has injak bocor? Kalau dia ada injak bocor, kita kena memperbetulkannya. Kita kena memperbetulkannya. Faham tak sekarang? Faham? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada? Tak ada? Can we continue? Sir, repeat. Boleh. Repeat senang sahaja. Okay? Bila ini adalah vena di mana saiz lumen dia adalah besar. Saiz lumen dia adalah besar. So, bila darah mengalir, naik melanggar graviti ke jantung, ya, cikgu tulis lukis kat sini jantung. Okey, mengalir ke jantung, dia nak pergi kat jantung. Okey, dia nak pergi kat jantung. Okey, dia nak pergi kat jantung. So, disebabkan tekanan yang rendah, darah boleh U-turn balik. Darah boleh U-turn balik. Injak tu apa? Ya. Okey. Now. Tunggu jap. Ini injak. Injak adalah macam pintu. Boleh buka dan tutup. Boleh buka dan tutup. So, dia akan bergerak. Bila dia nak U-turn, dia akan tutup. Faham? Faham? Okey, faham. Very good. Ada apa-apa soalan? Okey, cikgu nak tanya satu soalan. Pernah tak jumpa mak korang ataupun ayah korang kat belakang kaki macam ada ular? Pernah kan? Ada. Nenek ke? Pernah kan? Okey. Yang ini kita panggil dia sebagai varicose vein. Yang ini kita panggil dia sebagai varicose vein. Tahu kenapa tak? Sebab injak dalam vena dia telah rosak. Injak dalam vena dia telah rosak. Ini akan menyebabkan dia akan muncul atas kulit kamu. Dia akan nampak. Ada ubat ke tak, sir? Tak ada. Tak ada ubat. Okey. So, kenapa dia boleh rosak, sir? Satu adalah disebabkan oleh usia. Satu adalah disebabkan oleh usia. Ya. Lagi satu adalah pihak wanita ni, dia orang kata apa? Dia selepas melalui menopause, dia ada masalah hormon. Bila datangnya masalah hormon, perkara ini semua akan berlaku. So, dia masih berfungsi ke? Ya, dia masih berfungsi. Tapi bila keadaan menjadi teruk, ya, darah tak beroksigen untuk pergi ke jantung berkurang. Sebab tekanan akan menjadi sangat rendah. Bila vena kamu rosak ataupun bila kamu punya injak rosak, ya, tekanan darah akan jatuh lebih teruk. So, okay, darah susah nak pergi jantung balik. Ya, faham? Okey? Okey. Biasanya kat betis lah. Ya, biasanya kat betis. Cara untuk mengatasinya senang. Exercise.
kuatkan otot-otot dalam badan kamu. Okey? Boleh? Boleh kita sambung? Boleh kita sambung? Sir, you have not answer. We want notes. Okay. Now, yang ini saya akan uploadkan sebagai jawapan nanti di sistem. Okay? Boleh? Boleh saya sambung tak? Boleh saya sambung? Okay? Boleh. Jom. Seterusnya saya nak mengajar kamu tentang capillary. Seterusnya, saya nak mengajar kamu tentang capillary. Okay, dengar sini baik-baik ya. Student, can you follow me? Can you follow me? Okay. Capillary adalah setebal satu sel. Setebal satu sel. Dia as thick as one cell. Cikgu tunjuk gambar. Okey. Tengok sini baik-baik ya. Ini adalah capillary kamu. Dia menggabungkan arteri dengan vena. It connects your artery and vein tengah-tengah. Okay? Now, di tengah-tengah dia adalah penuh dengan sel. Di tengah-tengah ini penuh dengan sel badan. It is filled with, it is filled with cell. Dia penuh dengan sel. Kenapa dia penuh dengan sel? Di sinilah berlakunya pertukaran oksigen dan karbon dioksida, bahan buangan, glukos, glukos, hormon, nutrisi, vitamin, air, semuanya berlaku di sini, penuh dengan sel. Sir, yang ini bahagian mana badan sir? Semua bahagian. Kalau kamu ambil jari saya letak di sini. Kalau saya letak di sini jari saya, di sini arteri, di sini capillary, jari saya penuh dengan capillary. Sebab itulah, boleh nampak saluran darah tak? Boleh nampak saluran darah tak? Tak boleh. Tapi kalau cucuk dengan jarum ada keluar darah tak? Kalau cucuk dengan jarum boleh ada keluar darah tak? Ada kan? Sebab, cuba bayangkan berapa nipisnya dia. Cuba bayangkan berapa kecil dan nipisnya je sampai kamu tak boleh nampak. Tapi cucuk dengan jarum keluar darah. Betul? Very, very, very thin. Yeah? Very, very, very thin. So, okay? Faham sampai sekarang? Faham sampai sekarang? Yes, fantastic. Okay? Now, listen here carefully ya. Kenapa sir dia kena betul-betul nipis? Kenapa sir dia kena satu sel nipis? Okey, tengok sini baik-baik ya. Cikgu ada satu lagi gambar yang nak cikgu tunjukkan. Tengok sini baik-baik. Okey, kalau kamu perasan gambar ini sel darah merah betul? Yang ini sel darah merah betul? Yes, betul. So, kamu perasan tak ada ini bulat-bulat kecil? Kamu nampak tak bulat-bulat kecil? Nampak tak? Nampak kan? Nampak. Kamu tahu tak apa tak yang ni? Kamu tahu tak yang ni apa? Yang ini semua adalah nukleus. Nukleus sel. Sebab itulah cikgu bagi tahu kamu ketebalan mereka adalah satu sel. Satu sel saja lapisan dia. Satu sel saja. Ya, lapisan dia. Senang pecah, senang bocor, senang terputus, semua senang. Ya, semua senang. Sampai kalau panas sangat ataupun tekanan darah kamu tinggi sangat, boleh keluar darah kat hidung. Pernah tak kamu perasan? Pernah tak hari sukan ada je student yang akan keluar darah kat hidung? Ada kan? Pernah kan? Tahu kenapa tak? Capillary darah dia pecah. Capillary darah dia pecah disebabkan oleh tekanan yang terlalu tinggi. Disebabkan oleh tekanan yang terlalu tinggi, dia memecahkan capillary
menyebabkan darah kamu mengalir daripada hidung. Bahaya tak, sir? Bahaya. Cuba pergi jumpa doktor. Ya? Faham? Sebab itulah kita kata tekanan darah tak bagus. Siapa pernah tengok cerita Stranger Things? Siapa pernah tengok cerita Stranger Things? Semua orang tengok Stranger Things kan? Okay? 11 kan? Apakah kuasa 11? Apa kuasa 11? Dia tengok je, dia boleh buat orang menangis darah, betul? Dia boleh keluarkan darah daripada hidung dia, betul? Betul? Betul. You tahu kenapa tak? 11 ni, dia boleh menyebabkan tekanan darah kamu menjadi begitu tinggi sampai capillary kamu pecah di hidung, di mata, di semua bahagian badan kamu, capillary pecah. Itu kelebihan 11. Lepas tu dia kalau guna otak sangat, stres sangat, dia keluar darah, betul? Faham tak? Okay? Betul. Itu adalah cara kamu kaitkan ya, apa yang kamu tonton dengan apa yang kamu belajar di sains. Faham? Faham? So, one cell cake. Tapi sir, kenapa dia kena satu sel nipis? Ya? Kenapa dia kena satu sel nipis? Cikgu bagi tahu kamu. Kenapa dia kena satu sel nipis? Tengok sini baik-baik, students. See here carefully. Okay? See here carefully, ya. Okay, cikgu nak melukis sesuatu di sini. Okay, you have to just follow me. Okay? Okay? Now, listen here carefully. Ini adalah capillary. Okay? Dalam capillary ada darah. Ya, sini ada darah. You have blood here. Ya, blood. Blood. Di dalam darah ada oksigen, CO2, ya, nutrient. Betul? Okey. Dan di bawah sini pula kamu ada sel. Di bawah sini kamu ada sel. So, apa yang akan berlaku di sini disebabkan dia sangat nipis, carbon dioxide ya, CO2 boleh masuk ke dalam arteri, boleh diserap masuk ke dalam arteri, dan oksigen dan juga nutrien, O2 tambah nutrien boleh menyerap masuk ke dalam sel. Yang ini tidak boleh berlaku kepada arteri dengan vena sebab mereka terlalu tebal. Oksigen, karbon dioksida, air dan sebagainya tidak boleh meresap keluar masuk ke dalam sel. Disebabkan oleh capillary sangat-sangat nipis, mereka boleh serap masuk dan serap keluar oksigen dan karbon dioksida. Ini membantu dalam proses penukaran nutrients dan juga gas dalam sistem peredaran darah dia. Capillary tak ada injap. Ya, capillary tak ada injap, arteri pun tak ada injap. Arteri tak ada injap, capillary pun tak ada injap. Hanya vena sahaja ada injap. Hanya vena sahaja mempunyai injap. Faham? Faham, students? Any question till now? Any question till now? Tak ada. Tak ada. No, sure. Okay, bagus. So, saya harap ya, dengar sini baik-baik ya. Okay. Now, saya pasti saya dah tak dapat ajar habis hari ni sebab saya mempunyai masa untuk 1 jam sahaja. Untuk 1 jam ni, saya telah memberi pengenalan kepada kamu arteri, vena dengan capillary. Apa yang saya ajar pada hari ini sudah cukup untuk kamu untuk menjawab soalan dalam peperiksaan. Ya, sir, macam mana nak skor dalam sains? Connect your life with science. Gabungkan kehidupan kamu dengan sains.
Jangan menghafal. You cannot be good in science. Yeah? If you start mugging up, kamu mula menghafal. Okay? So, dengan ini, saya menamatkan kelas pada hari ini dan saya akan jumpa anda semua bila kita ada rezeki nak jumpa balik. Ya? Sekian. Terima kasih. Selamat tahun baru. Ya? Ya, I wish you all the best. And assalamualaikum. Take care. Bye-bye. Good night. Okay? Siapa nak SS, boleh je. Sila SS kan. Take care. See you. Oh, tadi siapa yang tanya pasal saya punya Instagram? Ni dia. Shahzad Colendon. Ya, ini Instagram saya, Shahzad Colendon. Kita boleh jumpa di sana. Okay? Saya akan uploadkan nota ni dalam sistem. Assalamualaikum. Take care. Bye-bye. Saya akan doakan kejayaan anda semua. Okay? Minta maaf kita tak dapat kenal dengan baik sebab tak cukup masa. Very short time. Dan terlalu banyak nak ajar. Okay? Hope you enjoy my class. Okay? Ajar form berapa? Darjah 5 sampai tingkatan 5 saya ajar. So, yeah. Thank you. Sir, your real name, nama betul saya Shahzad bin Colendon. Ya? Yeah? Alah, banyak je kat MC Plus kan ada saya punya Insta page. Boleh je cari kat sana, Cikgu Shahzad. Ya, yeah, Mira. Nice to meet you too. Good night. Take care. Sir, tekanan darah tinggi tu darah tinggi ke sir? Ya, betul. Bukan darah tinggi, tekanan dalam darah tu tinggi. Nice to meet you too. Cikgu, tengok capillary tu sikit. Ni dia. Ni dia. Capillary. Sir, apa yang keluar daripada capillary? Gas, oksigen, carbon dioxide, air dan nutrien. Okay. Shahzana Husna. Dah sebut dah. Shahzana Husna ya. Okay. Ya, saya akan hantar Gavi. Saya upload kat mana? Saya akan upload kat sistem. Saya akan bagi tahu kepada trooper ya untuk menguploadkan nota ini kepada anda semua. Saya suka masak ke? Ya, saya suka masak. Have a nice day too. You too. Saya suka bunga ros. Ya, saya suka bunga ros. Sir, Wina membawa darah teroksigen. Ya, betul. Ya, tapi Aris, bukan semua Wina yang membawa darah teroksigen. Ada satu Wina yang bawa darah beroksigen, iaitu Wina pulmonari. Dia satu-satunya Wina yang akan membawa darah beroksigen. Thank you. Sir, Wina tu duduk ke kaki, tak ada. Wina tu ada di seluruh bahagian nama. Di seluruh bahagian badan kamu. Sir, arteri bawa darah apa, sir? Arteri membawa darah beroksigen. Ya, arteri membawa darah beroksigen. Sir, Sador rupanya. Mana Sador? Vina kanan ke kiri, sir? Vina ada di seluruh bahagian badan kamu. Okey? Oh. Okey, dengan ni saya menamatkan. Ya, sir orang KL. Ya, saya orang KL. Tapi kampung saya adalah Pulau Pinang. Bye. Orang Penang. Ya, orang Penang. Kita makan tidur dengan nasi kandar. Okay, bye-bye.
Bye. Take care.